Kita intro dulu. La 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 la. Hai lah puak-puak macam ni. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu bida'ah, ini sesat. Mereka inilah yang merosakkan masyarakat Islam sebenarnya kat negara ini, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita telah pun masuk ke tahun baru 2024 dan negeri Kelantan mencatatkan satu sambutan yang sangat-sangat unik, iaitu menyambut tahun baru Masihi ini dengan laungan azan. Memang ramailah orang puji, kata memang terbaiklah Kelantan sambut tahun baru dengan azan. Satu benda yang boleh dikekalkan ataupun diperluaskan lagi dan macam-macam pujian. Tetapi macam biasa tuan-tuan dan puan sekalian, dalam pada ribuan pujian terhadap negeri Kelantan menyambut tahun baru Masihi dengan laungan azan bagi meminta keberkatan daripada Allah SWT, ada juga pihak tak puas hati, kata benda ini bida'ah, kata kenapa nak lakukan azan ketika tahun baru Masihi. Tahu tak azan itu disyariatkan untuk apa? Tahun baru Masihi itu sebenarnya untuk apa? Jadi adakah layak untuk lakukan azan untuk menyambut tahun baru Masihi? Itu kisahnya. Sampai dia kata habislah, lepas ni orang panggil aku Wahabi lah sebab cakap benda yang benar macam ni. Benar sangat ke bang masalahnya? Jadi ni tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebenarnya tak nak terlibat dalam perbahasan seperti ini kalau ikutkan. Sebab yalah, kita tak suka berbahas atas benda-benda yang bukan benda qat'i. Tetapi puak-puak yang ala-ala Wahabi ini, diorang inilah yang cukup suka menyesatkan, cukup suka membida'ahkan orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka. Tetapi yang dituduh suka menyesatkan orang lain ialah Ustaz Azhar Idrus. Pelik-pelik akulah masyarakat sekarang masalahnya. Tapi tak apalah. Oleh kerana beliau telah mengatakannya sedemikian, maka kita melalui video ini cuba untuk menjelaskan tentang adakah boleh melaungkan azan untuk menyambut tahun baru Masihi. Dan untuk menjelaskan perkara itu, kita kena pecahkan pada dua. Yang pertamanya ialah hukum melaungkan azan di luar waktu solat, dan juga yang kedua, hukum untuk menyambut tahun baru Masihi itu sendiri. Azan macam mana kita tahu memang disyariatkan untuk memanggil orang ramai agar bersolat jemaah ataupun menandakan sudah masuk waktu solat. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah disunnahkan untuk melaungkan azan di luar waktu solat atas keadaan-keadaan yang tertentu. Sebagai contoh, untuk menyambut kelahiran anak. Anak saya 5 orang, 5-5 saya azankan. Yang keduanya, azan ketika berhadapan dengan musibah seperti kebakaran. Di mana pernah jadi pada, tak salah saya, lebih kurang 6-7 tahun lepas, berlaku kebakaran dekat Padang Balang. Saya dan juga Ustaz Saleh Sani melaungkan azan tak putus-putus sampai api boleh reda pada ketika itu, ketika menunggu bomba sampai. Yang ketiganya melaungkan azan untuk masuk rumah baru, untuk mendapatkan keberkatan, untuk orang kata apa, sebelum pergi ke safar, untuk musafir kan, sebelum kita musafir kita azan untuk orang kata apa, mendapatkan tabaruk ataupun keberkatan dalam satu majlis ilmu dan macam-macam lagi. Jadi azan ini bukanlah satu benda yang tertentu sahaja, kena buat time itu sahaja. Boleh buat bila-bila masa, tetapi tengok keadaan. Jangan pula kau pergi azan dekat pub ataupun kelab malam. Orang tengah yamseng ke depan, kau Allahu Akbar, dapatkan keberkatan. Itu bongok namanya bang. Membawalah kita kepada perbincangan yang seterusnya. Apa hukum sambut tahun baru Masihi? Tidak menafikan tahun Masihi ini telah diasaskan oleh pengasas Rom, iaitu Romulus, di mana pada ketika itu beliau telah menggariskan 10 bulan dan juga 304 hari dalam kalender satu tahun Masihi, di mana kalender tersebut telah diperbaiki oleh Raja Numa Pompilius yang telah memasukkan 2 bulan lagi, iaitu Januarius dan juga Februarius. Dan bulan-bulan dalam kalender Masihi ini semuanya adalah berdasarkan kepada nama Tuhan-Tuhan dalam agama Rom Pagan. Macam contohnya, Januarius adalah nama dewa permulaan dalam metodologi Rom. Dan kemudian kalender tersebut telah diperbaiki, telah diperhalusi oleh pelbagai pihak sampailah tahun 1542, di mana Pope Gregory yang ke-13 telah mengemaskini kalender itu menjadi sangat-sangat lengkap dan seterusnya digunakan hinggalah ke hari ini. Sebab itulah kalender yang kita pakai sekarang ini dinamakan sebagai kalender Gregorian, mengambil sebenarnya nama Pope Gregory yang ke-13 itu. Memang kalau ikutkan pada peringkat awal, orang-orang Rom Pagan ini menyambut tahun baru Masihi mereka dengan cara keagamaan, dengan menyembelihkan binatang untuk dewa-dewa mereka dan kemudian mengadakan pesta liar dan macam-macam lagi. Tetapi seiring dengan peredaran zaman, memandangkan pelbagai pihak di seluruh dunia telah mengambil guna kalender Gregorian ini,
maka amalan-amalan kebudayaan, amalan-amalan agama pagan dan sebagainya sudah makin dilupakan, dan sekarang ini kalender ini digunakan sebagai satu adat di mana benda ini memang orang guna, tak ada fikir pasal agama pun, tak ada fikir pasal mengenangkan tentang Januarius ke Februarius ke apa-apa ke, tak ada, tentang Diogenes ke, tak ada. Mereka gunakan untuk urusan seharian, untuk menetapkan hari, menetapkan tarikh, dan juga untuk menyusun jadual-jadual mereka itu sahaja. Langsung tidak ada sebarang niat hendak tasyabbuh untuk keagamaan kaum lain. Berdasarkan kepada Irsyad Fatwa Mufti Wilayah pada tahun 2018, ada dua pandangan ulama berkenaan dengan menyambut Tahun Baru Masihi ini. Pandangan yang pertama mengatakan ianya adalah haram untuk menyambut Tahun Baru Masihi berdasarkan kepada dalil hadis Nabi SAW yang menyatakan antara lain, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum tersebut, maka dia telah masuk ke dalam golongan kaum yang itu. Jadi benda ini merupakan satu hujah yang sangat-sangat popularlah digunakan. Cumanya para ulama ada yang berpandangan ianya terlampau umum. Jadi mungkin boleh disalah tafsir dan sebagainya sekiranya kalau digunakan tanpa perhalusan. Jadi para ulama telah berbincang dan dapatlah pandangan yang nombor 2, iaitu harus untuk menyambut Tahun Baru Masihi. Kerana apa? Kerana sekarang ini orang sambut Tahun Baru Masihi ke, gunakan kalender Masihi ke apa-apa ke, bukan untuk tujuan keagamaan. Sebaliknya adalah sebagai adat, memang kita guna untuk penetapan tarikh, penetapan hari, dan juga untuk menyusun jadual macam mana saya sebutkan pada awal tadi. Di mana Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wa An-Nazair muka surat 89 telah menyatakan al-adatu muhakkamah, iaitu benda yang menjadi adat maka hukumnya boleh, tak ada masalah selagi tak melanggar syariat. Jadi secara asas dia tuan-tuan sekalian, untuk kita gunakan kalender Gregory ini sudah menjadi tidak ada masalah, menjadi harus kerana ia telah menjadi adat dan tidak melanggar syariat. Dan oleh kerana menggunakan kalender Gregory ini adalah harus dan tidak melanggar syariat dan sebagainya, maka untuk menyambut Tahun Baru 2024 sebagai permulaan untuk satu tahun yang baru untuk kita, untuk jadual kita dan sebagainya, maka hukumnya juga berdasarkan kepada Irsyad Fatwa Mufti Wilayah adalah harus juga. Tak ada masalah langsung. Bahkan Mufti Wilayah dalam Irsyad Fatwa yang sama telah mencadangkan kalau nak sambut Tahun Baru Masihi, sambutlah dengan acara yang baik-baik, dengan mengadakan majlis ilmu, mengadakan majlis zikir, mengadakan majlis selawat dan macam-macam lagi perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara asasnya apa yang telah dilakukan oleh Kelantan dengan menyambut Tahun Baru Masihi dengan lawangan azan adalah perkara yang tidak bercanggah dengan syarak dan perkara yang betul, serta kalau nak tanya saya sangat-sangat digalakkan sebab kita nak ubah sebenarnya persepsi masyarakat. Nak sambut Tahun Baru kena yamseng, nak sambut Tahun Baru kena pergi joget-joget dekat disko. Dan perlu kita ingatkan balik lembaran sejarah. Ketika mula-mula negara ini merdeka, 31 Ogos 1957, kemerdekaan kita disambut dengan lawangan azan oleh guru saya, almarhum Ustaz Hasan Azhari. Di mana lawangan azan tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan tabarruk, iaitu keberkatan supaya negara kita yang merdeka ini akan menjadi negara yang makmur, dilindungi Allah dan juga diberkati sentiasa insya-Allah. Jadi nasihat saya kepada geng-geng yang terlampau keras sangat dalam hukum ini, yang jenis tak nak dengar pandangan orang lain dan sebagainya, saya nasihatkan keluar daripada kepompong anda, belajarlah dengan guru-guru lain yang tidak sealiran dengan anda. Macam saya mengambil pandangan daripada orang-orang seperti Azhar Idrus, seperti Habib Ali Zainal Abidin, seperti Habib Muhammad As-Saghaf, seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya juga mengambil ilmu daripada Dr. Zakir Naik. Saya mengambil ilmu daripada Dr. Mazhar. Jadi semua aliran itu saya pelajari dan saya ambil benda yang betul-betul bagus untuk digunakan dalam pengamalan agama Islam insya-Allah. Kita jangan rigid terhadap satu ilmu sebab semua ilmu ini at the end of the day adalah milik Allah SWT, dan siapalah kita hendak menyesatkan orang lain. Kita bukan ulama, kita bukan mufti. Kita ini hanyalah manusia biasa yang hanya mampu untuk bercakap dalam video ataupun menaip dekat keyboard untuk condemn orang sana sini masalah, betul tak? Tetapi anda kata kalau anda terus hendak menyesatkan orang lain dengan pandangan-pandangan sempit anda itu, jangan sampai satu hari nanti ada pihak datang ke wajah anda dan menanyakan soalan yang ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?